الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من خير سؤالك من محمد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعينك من سعادك من محمد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. InsyaAllah para jemaah dirahmati Allah, kita akan meneruskan pengajian di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan pada minggu yang lepas kita sedang membicarakan berkenaan dengan adab-adab bangun daripada tidur. Maka beliau menukilkan doa yang dibaca. Jadi hari ini insya-Allah kita akan meneruskan kepada bahagian yang seterusnya. Beliau mengatakan, apabila engkau memakai pakaianmu, maka hendaklah engkau niatkan dengan menjunjung perintah Allah pada menutup auratmu, dan janganlah engkau berniat dengan berpakaian itu untuk menunjuk-nunjuk kepada makhluk. Kalau begitu engkau akan mendapatkan kerugian. Yani setelah beliau membicarakan adab yang dibangun daripada tidur, beliau membicarakan adab memakai pakaian. Dan daripada adab memakai pakaian adalah kita meniatkan dengan memakai pakaian mengikuti akan perintah ni Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau memberikan misal daripada niat kita apabila kita nak memakai pakaian. Kita niat dengan memakai pakaian itu untuk melaksanakan perintah Allah, iaitu menutup aurat. Seperti mana Islam mewajibkan kita menutup aurat kita. Maka aurat ini bagi lelaki adalah apa yang di antara pusat ini dengan lutut. Aurat ini bagi wanita adalah seluruhnya ni badan, melainkan muka dengan telapak tangan. Jadi apabila kita memakai pakaian, kita meniatkan kita menutup ini aurat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang kedua juga, kita niat dengan memakai daripada apa yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mendapat pahala wajib dan kita mendapat pahala sunnah. Dan Nabi SAW ada jenis-jenis pakaian yang disukai oleh beliau, yang dipakai ini oleh beliau. Salah satu daripada misalnya adalah dalam bahasa Arab apa yang dikenali sebagai Al-Qamis. Ini seperti mana dalam Syama'il disebutkan bahawasanya pakaian yang paling disukai oleh Nabi SAW adalah Al-Qamis. Al-Qamis kalau dalam bahasa kita zaman sekarang jubbah. Walaupun dalam bahasa Arab qamus, al-qamis ini maksudnya baju, tetapi asal yang ini perkataan ini al-qamis yang dimaksudkan dalam hadis adalah jubbah. Dan Nabi SAW juga menyuka pakaian putih dan sebagainya. Tetapi sekurang-kurangnya bagi seorang Muslim adalah dia meniatkan menutup untuk menutup ini auratnya. Jadi kita akan mendapatkan pahala kalau kita niat sedemikian. Maka memakai pakaian menjadi ibadah. Ini yang Imam Ghazali nak kedepankan di sini. Sebab Imam Ghazali nak mengajarkan kepada kita bagaimana kita mendapatkan pahala pada tiap-tiap perbuatan. Daripada mana kita bangun daripada tidur, dan apabila kita memakai pakaian, dan selepas itu kita memasuki tandas, bagaimana kita nak menjadikan semua ini perkara yang kita melakukan ibadah. Bagaimana kita nak menjadikan tidur kita ibadah, bagaimana kita nak menjadikan bangun daripada tidur ibadah, bagaimana kita nak menjadikan memakai pakaian ibadah, bagaimana kita nak menjadikan memasuk tandas ibadah, bagaimana kita nak menjadikan istinja ibadah. Masya Allah, yani semua yani perbuatan kita seharian. Sebab tiap-tiap hari kita bangun tidur, tiap-tiap hari kita masuk tandas,
tiap-tiap hari kita memakai pakaian, bahkan orang yang bukan Islam pun melakukan perkara yang sama. Ini lumrah manusia. Maka bagaimana kita nak menjadikan perkara ini ibadah? Apakah yang membezakannya? Niat. Sebab Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tiap-tiap amalan itu disertakan kepada niat, dan manusia mendapatkan pahala di sisi Allah berdasarkan dengan niat. Maka ulama kita mengajarkan kepada kita kepentingan mempelajari bagaimana nak niat. Nak niat pun perlu belajar. Bukan kita niat sembarangan. Tetapi niat ini adalah ilmu. Bagaimana nak niat? Al-Imam Syafi'i sebagai misal membahaskan misalnya niat ada rukun-rukunnya. Kita dalam ilmu fiqh, niat ada rukun. Seperti mana salat ada rukun, niat pun ada rukun. Seperti mana dalam bab salat ini kita ada 3 rukun niat. Kita ada qasdul fi'li wal fardiyah dengan ta'yin. Qasdul fi'li, fardiyah, ta'yin. Dan selepas itu kita ada perkara yang disunatkan dalam niat dan perkara yang tidak disunatkan dalam niat, perkara yang diwajibkan dalam niat dan perkara yang tidak diwajibkan dalam niat. Maka bagi tiap-tiap bab dalam ilmu fikih bahas ini dalam niat. Sebelum apa-apa, sebelum kita belajar bab wudu, nak kena belajar niat dulu. Sebelum ini bab salat, belajar niat dulu. Sebelum ini melakukan haji dan umrah, nak kena belajar tentang niat dulu. Sebab ini adalah asalnya. Niat kita tidak sah, semua amalan tidak sah. Satu orang ini niat ini zuhur asar, dia pun salat, dia niat asar, tapi ini adalah zuhur, tak sah ini salatnya. Tidak sah ini salatnya. Dia niat ini salat sunat, tapi dia melakukan salat fardu, tidak sah ini, tidak sah salatnya. Maka niat ini adalah perkara yang sangat penting. Sebab Imam Syafi'i mengatakan seperempat ilmu fikih balik kepada hadis innamal a'malu binniyat. Tapi dalam ilmu tasawuf juga ulama kita menganjurkan kita memperbanyakkan niat. Satu orang pergi masjid misalnya, dia niat nak melakukan solat jamaah di Masjid Khalid. Selepas itu dalam perjalanan dia niat, kalau sekiranya ada paku ataupun ada batu di tempat jalanan, dia niat untuk menghilangkannya. Masya Allah, niat dapat pahala walaupun tidak ada paku, tapi dia niat dalam perjalanan ke masjid amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada kawan dia misalnya dia jumpa dekat jalanan, dia nak ajak juga pergi ke masjid, mengajak kepada kebaikan. Dan kalau ada kemungkaran ini yang berlaku, dan niat ini untuk mencegah kemungkaran, dan niat itu untuk merendahkan pandangan, dan niat ini untuk melakukan zikrullah, dan niat untuk membaca apa yang dibaca Nabi SAW apabila dia pergi ke masjid, dan niat untuk silaturahim dengan jamaah, dan niat ini untuk dia melakukan kebaikan misalnya, untuk menolong orang ini yang sedang susah dan sebagainya. Jadi pergi ke masjid sahaja, Masya Allah, kita boleh ada 100 niat. Kita boleh 100 niat. Maka kita akan mendapatkan pahala oleh Allah. Sebab Nabi SAW mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Nabi mengatakan tiap-tiap manusia mendapatkan pahala daripada apa yang dia niatkan. Ini adalah daripada keindahan agama kita, agama Islam. Islam mengajarkan kepada kita keindahan ini supaya kita dapat semangat ini untuk melaksanakan kebaikan. Dan dengan itu manusia juga mendapatkan manfaat ini daripada kebaikan yang kita menunjukkan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita di antara mereka-mereka yang disebab ini kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membukakan bagi kita pintu kebaikan insya-Allah, dan taufik dan hidayah. Maka beliau mengatakan, dan janganlah engkau berniat dengan berpakaian itu untuk menunjuk-nunjuk. Jadi kadang-kadang niat pun menjadi masalah apabila niat maksiat pula. Satu orang ini pakai pakaian niat sombong, supaya dia nak menunjuk-nunjuk kepada orang lain, dari sifat riak, nak menunjuk-nunjuk, maka jadi maksiat pula. Ini lagi satu masalah. Jadi niat pun, salah niat pun masalah. Kalau salah niat, masalah. Satu orang ini dia niat untuk pergi, dia keluar daripada rumahnya melakukan maksiat, maka perjalanannya menuju kepada maksiat, maka dia mendapatkan dosa. Kita dalam ilmu fikih misalnya, satu orang kalau musafir niat maksiat tidak dapat rukhsah sebagai safar, sebab niat dia, walaupun dia belum lagi melakukan maksiat, tetapi tidak dibolehkan baginya melakukan jamak, tidak dibolehkan baginya melakukan qasar, tidak dibolehkan baginya sapu atas khuf ini 3 hari dan 3 malam. Apa sebabnya? Sebab niat dia adalah untuk melakukan maksiat, maka dia tidak mendapatkan rukhsah. Maka satu orang kalau memakai pakaian niat menunjuk-nunjuk, maka itu adalah maksiat. Dia mendapatkan dosa.
Maka di sini niat yang salah boleh menyebabkan seseorang mendapatkan dosa. Kalau begitu engkau akan mendapatkan kerugian yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Jadi perlu ini untuk kita sentiasa lihat kepada niat kita. Maka ulama kita mengajarkan kepada kita, apabila kita melakukan satu amalan, sebelum kita melakukannya, kita lihat kepada niat kita, ikhlas ke tidak ikhlas. Apabila kita melakukan amalan itu, kita cek lagi sekali, ikhlas ke tidak ikhlas. Apabila kita selepas kita melakukan amalan, kita cek lagi sekali, ikhlas ke tidak ikhlas. Kalau kita mendapati ada riya ataupun ujub, kita istighfar, cepat-cepat istighfar, astaghfirullahaladzim, dan meminta ampun kepada Allah, dan berdoa agar Allah memberikan taufik. Tapi jangan kita meninggalkan amalan sebab takut riya. Jangan kita meninggalkan amalan sebab takut riya. Ada orang masuk masjid misalnya, dia nak melakukan solat tahiyatul masjid, tapi dia tengok ramai orang, kalau dia melakukan tahiyatul masjid kat tengah-tengah masjid, takut ini dia ada sifat riya, jadi dia pun duduk. Maka Al-Imam Ibn Fudail Ibn Iyad, dia ada membicarakan tentang perkara ini. Dia mengatakan tarkul amal riya. Tarkul amal, yakni meninggalkan amalan kerana manusia. Tarkul amal linnas riyaun. Meninggalkan amalan kerana manusia itu adalah riya. Sebab yakni dia nak melakukan ibadah kepada Allah, tetapi dia meninggalkan sebab siapa? Sebab yakni selain Allah. Maka ini adalah maksiat. Ini adalah riya. Wal amalu linnas syirk. Dia mengatakan tapi beramal kerana manusia itulah syirik. Ini adalah pepatah yang masyhur daripada Al-Imam Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini adalah imam yang besar dalam ilmu tasawuf. Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya banyak menukilkan daripada beliau. Maka Islam ini mengajarkan kepada kita melakukan segala-galanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang riya ini masuk dalam diri kita, tapi kita nak kena lawan. Itu ceritanya. Jadi kalau kita masuk masjid, misalnya masjid ini penuh dengan manusia, kita tahu kita biasa masuk masjid, kita nak melakukan solat tahiyatul masjid, apa kita nak buat? Kita lakukan solat, walaupun yang ini kita tahu ada kemungkinan kita akan jadi riya, tapi kita nak kena lawan. Dalam solat lawan. Syaitan yang datang ini waswas, Masya Allah, ini kau melakukan solat ini, Masya Allah, kita astaghfirullahaladzim. Itu sebab ini selepas solat disunatkan kita baca istighfar 3 kali. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, selepas ini solat disunatkan kita mendatangkan istighfar. Sebelum ini apa-apa zikir, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Apa sebabnya? Sebabnya adalah kita istighfar bagi kekurangan yang ada dalam solat. Sebab dalam solat ini kita ada riya, dalam solat ini kita tidak ada khusyuk, dalam solat ini kita memikirkan maksiat dan sebagainya. Maka kita istighfar ini kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan ini yang kita melakukan di dalam solat, supaya yani Allah ini menerima amalan kita insya-Allah taala. Seterusnya Imam Ghazali membicarakan tentang adab-adab masuk tandas. Jadi ini sekuens ya. Imam Ghazali dia menulis kitab ini ikut kepada sekuens amalan manusia. Kita manusia ini bila kita bangun daripada tidur, apa kita buat? Kita menutup ini aurat kita sebagai misal, kita memakai pakaian. Selepas itu yani kita biasanya akan masuk ke dalam tandas. Jadi apabila kita nak masuk ke dalam tandas, apakah yang diajar oleh Islam? Apakah adab-adab ini yang diajar oleh Islam sebelum ini kita masuk ke dalam tandas? Dan Nabi SAW menunjukkan kepada kita sunnah-sunnahnya. Apa yang sepatutnya kita melakukan apabila kita masuk ke dalam tandas. Maka beliau mengatakan, apabila engkau mahu masuk ke dalam tandas untuk menunaikan hajatmu, maka dahulukanlah kakimu yang kiri, dan ketika engkau keluar daripadanya, maka dahulukan kakimu yang kanan. Dan janganlah engkau membawa sesuatu yang ada padanya tulisan nama Allah dan Rasulnya. Dan jangan pula engkau masuk ke dalam tandas dengan keadaan tidak menutup kepala atau tidak berkasut. Dan baca olehmu ketika hendak masuk ke dalam tandas doa, Bismillah, a'udzu billahi minar rijsin najis al-khabisil mukhbis asy-syaitanir rajim. Jadi Al-Imam Ghazali pertama sekali beliau mengatakan,
Apabila engkau masuk ke dalam tandas untuk menunaikan hajatmu, maka dahulukanlah kakimu yang kiri. Yani Nabi SAW mengajarkan kepada kita, apabila kita masuk daripada tempat yang bersih kepada tempat yang kotor, sentiasa mulakan dengan yang kiri. Dan tandas ini adalah tempat yang kotor, sebab dia adalah tempat yang mana manusia membuang najis, dan dia adalah tempat yang mana di dalamnya tempat yang diinapi oleh syaitan. Jadi apabila kita masuk ini ke dalam tandas, kita masuk kepada tempat yang mana syaitan menjadikannya sebagai rumahnya. Allah Subhanahu wa taala melaknati syaitan, melaknati iblis. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat tinggal mereka di tempat yang mana dibuang najis. Jadi di mana tempat yang ada najis, di situ ada syaitan. Maka tandas ini dia adalah tempat yang mana syaitan berada di dalamnya. Jadi apabila kita masuk ini ke dalam tandas, perlu kita faham kita sedang masuk ini ke dalam teritori syaitan. Dan masalahnya syaitan ini kita tidak dapat melihatnya, tapi dia dapat melihat kita. Kita tidak dapat melihat syaitan, akan tetapi dia dapat melihat kita. Maka ini adalah perkara yang bahaya. Musuh kita ini adalah musuh yang mana kita tidak dapat melihatnya, tetapi dia dapat melihat kita. Jadi apa yang harus kita melakukan adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab hanya Allah boleh menjaga kita daripadanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada syaitan. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita nak menjaga diri kita daripada gangguan syaitan apabila kita masuk ke dalam tandas. Jadi caranya ada dengan kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka dalam mengikut sunnah Nabi, ia menjadi sebab Allah menjaga kita daripada kejahatan syaitan dan jin, dan juga daripada kejahatan manusia. Jadi pertama sekali Nabi SAW mengajarkan kepada kita masuk ke dalam tandas dengan kaki kiri. Masuk ke dalam tandas ini dengan kaki kiri. Ini adalah sunnah. Dan sebelum ini kita masuk ke dalam tandas, disunatkan kita membaca doa. Doa yang biasa kita baca riwayat Imam Tirmidzi. Al-Imam Ghazali menukilkan riwayat yang lain di sini. Biasanya kita baca doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ini yang biasa kita daripada kecil kitab biasa kita baca ini doa ini yang masyhur. Walaupun Al-Imam Ghazali menukilkan riwayat yang lain, maknanya sekali berang sama. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minal khubthi wal khaba'ith. Salah satu daripada nama syaitan lelaki dikenali sebagai khubth. Khubth ini jamak khabith. Khabith ini dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang jahat. Khabith. Bila kita mengatakan sesuatu ini khabith, ini maksudnya kejahatan. Orang ini jahat. Jamaknya adalah khubth. Ini adalah syaitan lelaki. Selepas itu khaba'ith, ini adalah jamak bagi khabithah. Ini adalah syaitan perempuan. Daripada hadis ini kita dapat tahu syaitan ini ada jantina. Ada syaitan yang lelaki, ada syaitan dan perempuan. Dan juga daripada hadis ini kita mendapat tahu bahawasanya syaitan ini dia beranak. Dia banyak. Dia beranak. Ada lelaki dan ada perempuan. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita berlindung daripada kejahatan syaitan yang lelaki dan daripada kejahatan syaitan perempuan. Jadi apabila kita membaca doa ini, insya-Allah Allah akan menjaga kita. Selepas itu beliau mengatakan disunatkan kita menutup kepala dan disunatkan kita memakai alas kaki, sebab ini adalah daripada tempat yang mana syaitan boleh mengenakan mudaratnya kepada manusia. Kepala dan juga kaki. Ini adalah daripada bahagian yang Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk kita menutupnya. Ada hikmah ini di sebaliknya. Ini adalah perkara kita tidak memahami dengan apa yang kita lihat, sebab kita tidak lihat apa-apa bila kita masuk tandas.
Tetapi ada benda-benda yang dilakukan oleh syaitan yang ini kepada manusia. Jadi di rumah kita sekurang-kurangnya tandas kita mesti ada selipar. Orang Islam, tandas ini sekurang-kurangnya ada yang ini selipar. Dan selipar murah saja, kita boleh beli yang ini $1, $2, kita mesti pergi pun hatta. Tetapi dengan niat mengamalkan sunnah dapat pahala. Tiap-tiap kali kita masuk tandas pakai selipar, dapat pahala. Kita alhamdulillah di Masjid Khalid, dia biasanya masjid-masjid ini juga ada selipar. Tapi kadang-kadang kita masuk juga tandas ini tidak ada selipar. Jadi kita memastikan rumah kita sekurang-kurangnya tandas yang kita masuk ada selipar supaya kita mendapatkan pahala sunnah dan juga menutup kepala. Jadi bila kita masuk dalam tandas, pastikan yang ini kita memakai menutup kepala. Tak kira sama ada songkok ataupun tuala ataupun baju. Kadang-kadang kita tak dapat songkok. Songkok kita yang ini tak tahu mana kita letak. Kita boleh ambil apa-apa saja, kain ke ataupun tuala misalan. Kita masuk ke dalam tandas dan kita buang air kecil, buang air besar. Maka kita niat yang ini sunnah, kita mendapatkan pahala. Jadi ada lagi sunnah-sunnah yang akan disebutkan oleh beliau, disebabkan masa kita berhenti di sini. Cuma kita cuba amalkan insya-Allah apa yang kita mempelajari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manfaat. Satu sunnah kita melakukan dengan istiqamah. Kita ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati zamana fasadi ummati falahu mi'atu syahid." Jangan kita menyangkakan ini adalah sunnah remeh saja. Tiap-tiap kali masuk tandas kaki kiri. Budak kecil pun tahu. Tiap-tiap kali masuk tandas misalnya ini tutup kepala. Ini bukan ini sunnah yang remeh. Satu sunnah Nabi mengatakan mi'atu syahid. Kita mengamalkannya dan kita menyampaikan kepada orang yang lain. Kita mengajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka selamat daripada sihir, selamat daripada gangguan syaitan. Daripadanya adalah menjaga adab-adab tandas. Kebiasaan orang dikenakan sihir, kita lihat bagaimana dia masuk tandas. Masuk tandas tidak ada zikir, tidak menutup kepala, tidak memakai alas kaki. Lepas itu berbual-bual dalam tandas. Ada orang pula dalam tandas menyanyi. Dia boleh menyanyi dalam tandas. Lepas itu baca surah khabar dalam tandas. Bagaimana yang ini tak kena yang ini mudarat daripada syaitan. Syaitan suka. Syaitan suka seperti ini. Dia senang, aku nak ganggu manusia. Sebab manusia tak kenal kepada sunnah. Mudah. Dia mengatakan ini piece of cake, ini syaitan mengatakan. Tapi kalau satu orang ini masya-Allah ada mengamalkan sunnah-sunnah ini, maka syaitan yang ini akan lari daripadanya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله.